Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Memulakan berita mengenai perkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19, seramai 23,319 isi rumah kini telah dibekalkan dengan bekalan elektrik 24 jam di bawah program elektrifikasi luar bandar pada tahun 2019 hingga suku ketiga tahun 2022 dengan peruntukan sebanyak 2.37 bilion ringgit. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata angka tersebut menunjukkan peningkatan berbanding tahun 2021 iaitu sebanyak 20,445 isi rumah berbanding 14,408 isi rumah pada 2020 dan 7,798 isi rumah pada tahun 2019. Seperti yang saya katakan tadi, kalau elektrisiti memang kita dapati sentiasa ada rumah baru yang dibina ya. Apabila ada pembangunan di satu-satu tempat, kita akan dapati ada rumah-rumah baru yang akan dibina dan sudah semestinya mereka memerlukan bekalan air, memerlukan sambungan elektrik. So the last miles nak capai 100% is the most difficult part that we are facing right now. But anyway, it is ongoing. Saya boleh katakan it is ongoing. So it's matter bila giliran masing-masing nak dapat misalnya bekalan elektrik tadi dan bekalan air. Tunggu giliran masing-masing sebab di antara cabaran yang saya masukkan tadi ialah dari segi tenaga mahir, competent person. So kita sedang mengambil tindakan untuk menambahkan bilangan competent person dan seterusnya menambahkan bilangan kontraktor ya yang boleh melaksanakan alaf misalnya. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya pada Selasa. Tambahnya, bantuan dana tambahan atau lewat alaf juga telah memberikan manfaat kepada 771 buah kampung yang melibatkan 10,027 isi rumah. Dalam pada itu, sebanyak 4 stesen jana kuasa baharu dirancang dan sedang dalam pembinaan dengan jumlah kapasiti 2,577 megawatt dan dijangka siap antara tahun 2023 hingga 2028. 4 stesen jana kuasa itu adalah seperti berikut. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Huiin berkata Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah besar dana bagi membaiki dan menaik taraf projek di sekolah-sekolah di negeri ini. Katanya ini bagi membolehkan pelajar-pelajar belajar dalam suasana yang kondusif dan selesa. In addition to the allocation from the federal government and the 1 billion Sarawak initiative, the state allocates huge amount of funds for repairs and upgrading projects, and they are as follows. 1. Rural Transformation Initiative or RTI since 2017 amounting to 21 million ringgit for 65 projects. All projects have been completed. 2. State Development Assistance Fund or SDAF amounting to 147.5 million ringgit since 2019. Non-government schools including independent Chinese schools, mission schools and sekolah kebangsaan request grants under the fund from the government. 3. Rural Transformation Program or RTP under the respective ahli-ahli yang berhormat from GPS and MPs too from GPS amounting to 33 million for 181 projects. And for Forest Concession Area Fund, FCAF, amounting to 20.5 million for 45 projects.
Berucap semasa sesi penggulungan kementeriannya pada Selasa, Datuk Roland menambah, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS juga telah memperuntukkan sejumlah RM33 juta di bawah peruntukan projek khas tahunan mereka untuk program dan aktiviti pendidikan di kawasan masing-masing sejak tahun 2019. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Primer Sarawak Datuk John C. Kitayar berkata Kerajaan Sarawak kini dalam usaha membangunkan satu sistem bersepadu untuk mengurus hal ehwal pekerja asing di negeri ini. Jelasnya, usaha itu bagi memastikan pengurusan, pengambilan dan pengajuan pekerja asing yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam mempercepatkan proses permohonan secara fast track melibatkan sektor penting seperti projek-projek kerajaan serta minyak dan gas. Salah satu cirinya adalah platform portal pekerjaan di mana adanya job matching di antara majikan dan pencari kerja tempatan yang pada masa yang sama. Kerajaan Sarawak mempunyai akses ke atas maklumat dan data berkaitan pekerjaan dan keperluan industri di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya pada Selasa. Bagi golongan ekspatriat yang diproses oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak pula, umur minimum ialah 27 tahun. Namun pertimbangan diberi kepada pemohon yang berkepakaran tinggi dan berbakat serta sesuai dengan industri yang sedang berkembang di Sarawak. Tambah Datuk John sikit lagi, sebagai langkah untuk mengatasi kekangan dalam pengambilan pekerja asing, kerajaan juga telah membuka negara sumber yang lain selain Indonesia mengikut kesesuaian dan keperluan sebenar sektor industri tempatan. Untuk rekod, Kerajaan Sarawak membenarkan pengambilan dan pengajian pekerja asing bagi ekspatriat, pekerja mahir atau sepadan mahir untuk bekerja di Sarawak dengan syarat hanya pekerjaan dengan kemahiran tidak tersedia dalam Sarawak sahaja yang ditawarkan. Masih dengan laporan persidangan DUN, Sarawak akan memulakan penerbangan terus dari Singapura ke Cebu menggunakan Air Asia pada 16 Disember depan. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin sambil berkata terdapat 4 penerbangan setiap minggu iaitu pada Isnin, Rabu, Jumaat dan Ahad. Katanya penerbangan dari Cebu ke Singapura akan berlepas pada jam 1.30 petang manakala dari Singapura ke Cebu pada jam 4 petang. Okey, seperti mana kita siap maklum, iaitu penerbangan ke Singapura ke Cebu akan bermula pada 16 Disember. Iaitu 4 penerbangan seminggu, 4 flights a week. Every Monday, Wednesday, Friday and Sunday. Leaving Cebu 1:30 and then from Singapore to Cebu 4 p.m. 4 times a week by AirAsia. And this request, I think, been made through the YB from Cebu, YB Bukit Asik and also Palawan. Sudah banyak kali dia minta, so I tried my best. And I was in Singapore recently. I also met up with the Singapore Minister for Transport. And a meeting with him at the time, he said yes, he approved it already. So. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi penggulungan kementeriannya pada Selasa. Menurut beliau lagi, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS juga sedang berbincang dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching untuk membuka laluan perjalanan bas dari Kuching ke Singkawang melalui Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Biawak Aruk. Katanya cadangan itu susulan sambutan menggalakkan terhadap laluan perjalanan bas dari Kuching ke Pontianak yang telah bermula sejak 1 September lepas. We are also working very closely with our Indonesian counterpart, our Consul General here in Kuching. As you all know, we already started the bus route, Kuching Pontianak, 1st of September. A very good response. And now there's a proposal, we start another bus route to Singkawan through Biawak, Aruk, ICQS. So we are working on this. Our ministry will be working on this together with our Indonesian Consul General. Indonesian Consular, they also have agreed. They agreed in principle to have this bus route.
Ya, so kita akan buka lagi lah satu lagi lah, itu pengangkutan sempadan antara Kuching dan Singkawang. Ya, okey. Tambahnya, penerbangan dari Kuching ke Pontianak juga akan dilaksanakan semula dalam tempoh terdekat ini. Mengulas mengenai projek Sistem Transit Aliran Autonomi ART, Datuk Seri Lee berkata tender bagi sistem pakej 1 dan 2 projek mega tersebut telah dianugerahkan kepada kontraktor terpilih bagi membolehkan pembinaannya bermula. Selain itu, Sarawak Metro selaku agensi pelaksana juga telah menganugerahkan tender pembinaan depoh Rembus di bawah fasa 1 bernilai 64.3 juta ringgit kepada syarikat Hock Seng Lee Berhad. The other contract that's just been awarded is the Rembus Depot for the Blue Line. Juga awarded. So it's now already proceeding. Start proceeding. Yeah. So now we are waiting for China to relax their SOP so that we can go to China. We want to visit the factory, the manufacturer. Okay, the ART vehicles in China, the system and so on. Kita tunggu. Mudah-mudahan itu SOP akan relax, kita boleh pergi buat lawatan ke Kelang yang akan membekal ini ART. Mengikut perancangan laluan biru ART meliputi Rembus ke Riviera dijadual mula beroperasi pada suku keempat 2025 dan akan disambung ke Hikmah Exchange pada suku keempat 2026. Manakala laluan merah dari Kuching ke Pending dijangka mula beroperasi pada suku keempat 2026 dan laluan hijau meliputi Pending ke Damai Central dijadual mula beroperasi pada suku keempat 2027. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak telah mengeluarkan dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan Sarawak DCITKS bagi mendapatkan akses kepada perkhidmatan pendidikan dan kesihatan di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata dokumen sementara itu dikeluarkan kepada individu atau kanak-kanak tanpa kewarganegaraan berumur 21 tahun ke bawah yang lahir di Sarawak. Dokumen ini khusus untuk memudahkan pemegangnya memperoleh akses kepada pendidikan dan kesihatan di Sarawak dan ianya bukan dokumen kewarganegaraan Malaysia. Dan kerajaan negeri telah memutuskan untuk mengeluarkan dokumen sementara ini supaya mereka dapat akses kepada pendidikan. Itu yang kita tegaskan, ya. Kita selalu tegaskan bahawa hak untuk mendapat pendidikan itu adalah hak asasi. Setiap kanak-kanak, ya, harus mendapat pendidikan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan penyerahan surat keputusan permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan kepada kanak-kanak perempuan Mikaela Hana berusia 4 tahun di Bilik Media Dun Sarawak pada Selasa. Beliau berharap dengan adanya surat kewarganegaraan tersebut dapat memudahkan urusan pendidikan, kesihatan dan perkara lain bagi kanak-kanak tersebut. Menjelas lanjut, Datuk Seri Fatimah berkata permohonan untuk DSITKS boleh dipohon terus di kementerian atau melalui pejabat daerah yang terdekat. Berita seterusnya, Tandasku Bersih Komuniti Sejahtera, tema yang sangat bertepatan dengan hasrat Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU untuk melahirkan warga komuniti Bandaraya Kuching yang mempunyai kesedaran betapa pentingnya menjaga kebersihan tandas. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Junadi Ridwan berkata tema itu sekaligus menanam semangat cintakan tandas dalam warga komuniti secara tidak langsung dapat meningkatkan imej kebersihan tandas awam di Kuching, Sarawak. Tidak dapat dinafikan masih ada segelintir masyarakat yang tidak ambil peduli, tidak bertanggungjawab dan memandang remeh kebudayaan kebersihan tandas awam dan menyebabkan penyelenggaraan tandas awam agak sukar. Maka dengan itu mentaliti masyarakat harus
diubah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program seminar Tandas Bersih Komuniti Sejahtera sebenar Hari Tandas Sedunia 2022 di Kuching pada Selasa. Terdahulu, beliau menyatakan objektif program seminar itu adalah untuk memberi pendedahan kepentingan penglibatan komuniti dalam mewujudkan persekitaran tandas yang bersih. Jelas Datu Junaidi lagi, melalui program sebegini masyarakat dapat meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan menjaga kebersihan dan pengendalian tandas. Kita akan dapat mengupas permasalahan yang dibincangkan dengan berkesan, sekaligus meningkatkan kesedaran dan penglibatan komuniti dalam menjaga kebersihan tandas-tandas awam. Secara langsung ini akan mewujudkan masyarakat sejahtera dan persekitaran yang sihat, sekaligus mencerminkan imej Bandaraya Kuching yang baik di mata orang awam dan para pelancong. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #MediaFakta. Salam UKAS.